Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak lima kenanga? Alhamdulillah kerana pada hari ini kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk meneruskan sesi PDPR kita, iaitu bagi subjek sejarah bagi 15 bulan 7 2021. Okay, jadi hari ini kita akan belajar meneruskan lagi tajuk yang kita belajar pada sebelum ini, iaitu perjuangan kemerdekaan negara. Okey, jadi sebelum belajar, kita tengok dulu doa. Kita mesti baca doa. Baca polisi tinggal aku. Ingatkan kembali etos sekolah SSBC. Dan yang penting sekali adalah PBD, Pentaksiran Bilik Belajar. Okey, jadi pada hari ini objektif pembelajaran kita ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami sejarah perjuangan kemerdekaan negara. Sebelum ni kita dah belajar mengenai tokoh-tokoh tempatan yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Jadi kelepahan ini kita akan lihatlah selepas tokoh-tokoh tempatan siapa pula yang meneruskan perjuangan ini. Okey, selepas negara kita dijajah dan sebagainya. Okey, kriteria kejayaan kita pada hari inilah yang pertama, saya dapat menyeraikan 5 pejuang kemerdekaan negara berserta biodata ringkas. Okey. Yang kedua, menyatakan proses perjuangan menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Okay, ada 2 saja kriteria kejayaan pada hari ini. Pertama, kamu menyeraikan 5 pejuang kemerdekaan. Okay, yang kedua, menyatakan proses perjuangan menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Okey. Baik, ini adalah sekali lagi saya ingatkan kepada kamu, inilah apa di antara kriteria PBD yang akan dinilai daripada TP1, TP2, TP3, 4, 5 dan 6. Kerana dalam bila akhir sesi nanti ada tugasan yang perlu kamu buat sepanjang cuti sekolah nanti. Okay. Di mana tugasan itu akan dinilailah untuk diberi TP berdasarkan tajuk yang kita belajar ini. Baik, berdasarkan buku teks muka surat 70-79, semua mungkin ada dah buku teks, boleh lihat buku teks. Ini saya senaraikan senarai tokoh pejuang kemerdekaan tanah Melayu. Okay, yang pertama ni dalam gambar ni adalah Datuk Onn Jaafar. Yang kedua, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Yang ketiga, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Yang keempat, Ahmad Bostaman. Yang kelima, Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Okay, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Tun Tan Cheng Lock. Okay, yang ini yang ke-8 ni, Tun Biti Sambatan daripada kaum India. Okay, Tun Tan Cheng Lock daripada kaum Cina. Baik, seterusnya saya tunjukkan lagi ada 4, semua dia ada 12 yang mana kita kira tokoh yang menuntut yang berjuang menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Diteruskan dengan Abu Bakar Al-Bakir, Isa Haji Muhammad, Tun H.S. Lee dan juga Datuk Abdul Wahab bin Tuh Muda Abdul Aziz. Okey, ini adalah 12 tokoh pejuang kemerdekaan tanah Melayu semasa negara kita selepas negara kita dijajah oleh kuasa luar. Sekiranya inilah merupakan SC1 kamu, sekiranya bila kamu boleh menyatakan, menyenaraikan tokoh-tokoh ini, maka kamu dapatlah menguasai SC1. Baik, ini adalah merupakan proses perjuangan ke arah menuntut kemerdekaan. Okey. Yang pertama, kita lihat pada tahun 1942 hingga 1945, iaitu pendudukan Jepun. Okey, banyak pada zaman pendudukan Jepun ni banyaklah kesengsaraan yang dirasa oleh rakyat tanah Melayu pada zaman itu. Mana pada zaman itu bila Jepun dijajah oleh tanah Melayu ni, maka pemimpin tempatan bangkit untuk menggerakkan perjuangan bagi menuntut kemerdekaan. Okay, selepas itu pada tahun 1946 hingga 1948, Melayu Union, yang mana Melayu Union dipenaikan oleh British. Dalam Melayu Union dia menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu. Berdasarkan tersebut, Datuk Onn bin Jaafar ni menentanglah Melayu Union. Kemudian Melayu Union ini diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu, itu pada tahun 1948. Pada tahun 1948 ni berlaku pula ancaman komunis, di mana Parti Komunis Melaya ni melakukan kezaliman lah, di mana mereka membunuh, musnahkan lombok Miktimah dan memudahkan ladang getah. Okay. Maka pada tahun itu diisytiharkan darurat di seluruh negara. Apabila berlaku rundingan baling itu pada 1955, rundingan ini pun gagal. Rundingan untuk menghancurkan ataupun menentang ancaman komunis ini. Okey, pada tahun 1960 darurat tamat. Okey, pada tahun 1945 hingga 1991 pula kemunculan parti-parti politik. Okey, di mana pada tahun itu
kemunculan Parti Kebangsaan Melayu-Melaya, PKMM. Yang kedua, United Malaysian National Organisation, UMNO. Yang ketiga, Melayu Indian Congress, MIC, pada tahun 1986. Hizbul Muslimin pada tahun 1988. Malayan Chinese Association, MCA, pada tahun 1989. Dan yang keenam, Parti Selasa Malaysia Tepas pada tahun 1991. Itu kemunculan parti-parti politik untuk menentang ataupun menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, pada tahun 1995, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Kita lihat parti perikatan ini yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman telah menjalankan pilihan raya pada tahun itu. Di mana hasil daripada pilihan tersebut, Tunku Abdul Rahman telah dilantik menjadi Ketua Menteri. Okey. Hasil rundingan juga mereka bersetuju untuk dapatkan kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1946 berlaku rundingan London di mana wakil-wakil Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan pergi ke London untuk berunding dengan British untuk menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, akhirnya pada tahun 1997 kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1997. Sebagaimana kita sedia maklum, setiap kali 31 Ogos kita meraihkan ulang tahun atau sambutan Hari Kebangsaan atau ulang tahun Hari Kemerdekaan Tanah Melayu. Okay. Baik. Sekiranya kamu dapat menyatakan proses perjuangan ini, maka kamu telah menguasailah SC2. Okey. Baik, untuk tugasan anda, sebagaimana sedia maklum, pada minggu lepas ibu bapa telah datang ke sekolah untuk mengambil bahan PDPR. Okey. Bahan pembelajaran yang diberi, di mana dalam bahan tersebut terdapat yang pertama sekali terdapat peta-peta pemikiran atau peta minda tu. Okey, pejuang tokoh kemerdekaan. Di situ senyatakan ada Datuk Onn Jaafar, Dr. Burhanuddin, Abu Bakar Al-Baqir, Tun Tan Celok, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Isa Haji Muhammad, Tunku Abdul Rahman dan Ahmad Bustaman. Okey. Berdasarkan peta minda tersebut, dua orang tokoh telah saya senaraikan biodata ringkas mereka. Okey. Jadi ada lagi 6 petak kosong, kamu kena isilah biodata tokoh tersebut berdasarkan dalam buku teks. Kamu lihat buku teks lah. Okey, seterusnya tugasan seterusnya ialah kamu mesti lengkapkan peta alih. Macam mana yang kita tengok tadi, peta alih tu lengkapkan, maknanya pada tahun 1942 hingga 1945 tu apa yang berlaku. Habislah sehingga 1957. Okey, proses yang kita buat tadi, proses menuntut kemerdekaan, ada ancaman komunis, pendudukan Jepun dan sebagainya. Baik, untuk gambar yang saya beri tu, okey, saya nak kamu buat satu buku skrap. Buat buku skrap berdasarkan gambar yang diberi. Di situ ada 12 gambar yang diberi mengenai tokoh perjuangan yang menuntut kemerdekaan. Baik, ini saya bagi contoh lah. Yang pertama dalam buku skrap tu mesti ada muka surat Arab, muka surat yang pertama lah, cover dia. Di mana contoh yang sebegini, depan sekali itu tulis nama sekolah, buku skrap, tajuk dia Tokoh Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu. Okey. Lepas tu tulis nama kamu, tahun dimulai dan nama guru sejarah kamu lah. Itu muka depan sekali. Okey, untuk dalam dia, untuk isi kandungan dia, okey, kamu mesti satu gambar tu satu muka surat. Okay. Jadi seperti contohlah, di sini saya ambil gambar Tunku Abdul Rahman. Jadi nyatakan nama penuh beliau. Apa tugasan beliau, siapa dia dan sebagainya. Maklumat tersebut terdapat dalam buku teks. Dalam buku teks kamu untuk dijadikan rujukan. Jadi setiap muka surat tu tanpa kamu dah tulis biodata ringkas mereka dah. Jadi ada 12 orang, 12 muka surat lah. Okey. Okey, ini contoh yang saya bagi. Okey, buku teks ni kamu boleh rujuk pada muka surat 76, 77 hingga 79. Itu bagi tokoh dah. Lepas tu teruskan dengan proses menuntut kemerdekaan tu pada muka surat 80, 81 hingga 83. Proses untuk menuntut kemerdekaan. Okey, tugasan kamu. Tapi kamu sebelum kamu menyiapkan tugasan ni, yang penting kamu isi link kehadiran. Buku skrap, kerja sekolah dalam barang kerja tu kamu boleh siapkan sepanjang cuti sekolah nanti. Seminggu kamu bercuti dan siapkan dalam cuti sekolah nanti. Okey, itu tugasan kamu lah. Yang penting kamu isi link kehadiran dulu.
Okey, seterusnya saya ucapkan selamat belajar kepada semua. Selamat berada di rumah, patuhi SOP dan siapkan kerja sekolah dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.